Sempurna, laluan ke Taman Marin Tunsakaran. Kawasan ini merupakan tempat yang istimewa, terletak di kawasan yang terkemuka di dunia, dikenali sebagai Coral Triangle yang juga merupakan kawasan utama hidupan laut. Taman Marin ini ditubuhkan untuk dikongsi dan dihargai oleh semua orang. Orang ramai menghargai Taman Marin Tunsakaran atas sebab-sebab yang berbeza. Tetapi alam sekitar yang sehat di sekitar taman ini sudah tentu sangat penting bagi semua orang. Kita menjangka Taman Marin yang kelihatan seperti ini sempurna dan tidak rosak. Sedihnya, beberapa kawasan terumbu kelihatan tidak seperti yang dijangkakan. Daripada keadaan batu karang berwarna-warni dan pelbagai spesies ikan, kini justru sebaliknya. Hanya timbunan sepertian batu-batu karang di mana tiada hidupan lagi yang boleh hidup. Semua ini disebabkan oleh bahan letupan ketika menangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan yang tidak bertanggung jawab. Para penduduk yang tinggal di sini mengetahui dengan pasti bagaimana kemusnahan yang sebegini memberi kesan yang sangat buruk dan sesuatu hendaklah dilakukan untuk mengatasinya. Memang ini bom dari dulu sebelum lagi Taman Sabah dia ada duduk di sini. Memang bom ini dilarang oleh kerajaan. Tapi nampaknya masih juga ada membuatnya. Isu pemboman ikan di Taman Marin ini. Pasal di sini banyak dia punya ikan, jadi tumpuan pencarian ikan. Dia ada di kawasan Taman Marin Tunsakaran. Jadi Taman Tunsakaran ini sebetulnya dikawal sekarang. Pasal yang kita harap-harapkan ada di kemudian yang di generasi yang belakang ni nanti. Pasal kalau dibiarkan begitu membom seterusnya, tidak adalah diharap-harap oleh generasi akan datang. Juga ada petugas untuk kami merayu, melaporkan. Kiranya ada dengan letupan di sebelah mana, kami telepon saja. Taman Marin Tunsakaran ingin memohon kerjasama dari semua pihak atau semua agensi agar dapat membantu sekiranya terdapat ataupun mereka terjumpa orang-orang menangkap ikan menggunakan bom ikan, menggunakan racun, sila menghubungi pejabat ini secepat mungkin. Dan setiap pelapor, pihak pejabat ini akan merahasiakan. Jadi pejabat ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sokongan dan bantuan semua pihak. Jangan takut untuk melaporkan nama-nama pengebom ikan dan di mana-mana mereka tinggal. Anda boleh melaporkannya tanpa diketahui oleh sesiapa, dan semua laporan yang disampaikan akan dirahasiakan. Maklumat memang sangat penting. Dengan maklumat dari Anda itu, kemusnahan yang kita saksikan boleh dihentikan. Melindungi kawasan terumbu yang masih dalam keadaan utuh dari ledakan bom-bom ikan adalah sangat penting. Tetapi, masalah yang dihadapi sebenarnya bukan hanya ini. Penangkapan ikan yang berlebih-lebihan juga memberikan kesan yang besar di kawasan ini. Ikan-ikan kecil memang masih banyak di sini, tetapi boleh dikatakan hampir semua ikan-ikan besar telah pun ditangkap. Maknanya, keseimbangan kehidupan di kawasan terumbu sudah terjejas. Malah tangkapan para nelayan juga semakin merosot.
Walau bagaimanapun, masalah ini masih ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya ialah dengan menentukan zon-zon larangan menangkap ikan. Zon-zon tersebut bertindak sebagai kawasan perlindungan di mana ikan-ikan dibiarkan untuk membesar dan membiak. Limpahan hidupan marin dari zon larangan menangkap ikan ke kawasan-kawasan lain membolehkan jumlah ikan akan bertambah, yang pastinya memberi manfaat kepada semua orang. Keberkesanan strategi seperti ini dapat dilihat di Pulau Sipadan, di mana kegiatan menangkap ikan dihentikan sejak 20 tahun yang lalu. Jumlah ikan yang banyak ini masih boleh berlaku di Taman Marin Tun Sakaran sekiranya semua orang bersetuju mematuhi zon larangan menangkap ikan yang dirancangkan itu. Tanda ini berarti penangkapan sebarang jenis ikan adalah tidak dibenarkan. Lagun ini merupakan zon larangan menangkap ikan yang pertama dilaksanakan. Lebih banyak zon seperti ini akan diwujudkan lagi di taman ini. Kawasan ini perlu dijaga dengan rapi, karena di sini ikan akan membiak dan pastinya akan menambah populasi ikan setelah sekian lama dieksploitasi secara berlebih-lebihan. Jika pulau-pulau, terumbu dan hidupan laut dapat dilindungi dengan baik, maka sudah tentu orang melawat semakin ramai dan penduduk tempatan juga mempunyai pilihan kerja di sektor pelancongan berbanding hanya sebagai nelayan sebelum ini. Pelawat-pelawat dialu-alukan untuk datang berkunjung ke taman ini dan pastinya hasil bayaran masuk para pengunjung ini akan disalurkan untuk usaha-usaha pemeliharaan. Karena itu, berilah bantuan dan sokongan untuk melindungi taman ini dengan mengikuti garis-garis panduan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturannya mudah saja, yaitu lihatlah dan nikmatilah, tetapi tolong jangan sentuh. Namun, pulau-pulau yang indah dan kawasan terumbu yang indah ini adalah terancam dan boleh musnah dengan mudah akibat pembangunan yang tidak terkawal. Oleh itu, undang-undang yang perlu dipatuhi ialah tiada seseorang pun yang dibenarkan untuk mengganggu hidupan liar atau membina apa-apa bangunan atau membangunkan sektor pelancongan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak Taman-Taman Sabah. Ini termasuklah juga pengkulturan lumpai laut. Bagaimanapun, keluarga yang tinggal dalam kawasan Taman Marin ini digalak untuk mengkultur rumpai laut di dalam zon yang dikhaskan, yaitu zon kegunaan umum. Kegiatan ini dapat menjana pendapatan yang baik di samping tidak merusakkan persekitaran selagi ia dijalankan jauh dari kawasan karang. Beberapa jenis rumpai laut juga digunakan untuk makanan abalone dewasa yang kemudian akan dibiakkan di pusat penetasan Taman Marin ini. Anak atau bibit abalone yang dihasilkan akan dipindahkan ke sangkar laut dan dibiarkan membesar sehingga mencapai saiz yang sesuai untuk pasaran. Kegiatan perladangan laut ini memberikan orang ramai satu lagi peluang untuk menjana pendapatan bagi menyara keluarga tanpa harus memberikan tekanan kepada sumber-sumber taman marin yang sedia ada. Kejayaan pembiakan kemah gergasi di pusat penetasan membolehkan kemah juvenil diletakkan di kawasan sekitar terumbu bagi meningkatkan populasi kerang gergasi yang semakin berkurangan itu. Tidak kira sama ada Anda bekerja atau memang tinggal di dalam kawasan Taman Marin ini atau Anda datang sebagai pelawat, maka tolonglah lindungi terumbu dan pulau-pulau yang indah ini. Bersama-samalah kita jadikan Taman Marin Tun Sakaran ini sebuah kawasan mercu tanda kecemerlangan pemeliharaan marin yang utama untuk negeri Sabah.